Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Isna Nala. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah menerima kunjungan hormat Duta Besar Ukraine ke Malaysia, Dr. Hennady Nadolenko di Astana Negeri Sarawak pada Selasa. Kunjungan tersebut bagi menyatakan hasrat memperluaskan kerjasama dengan Sarawak dalam pelbagai sektor strategik termasuk keterjaminan makanan, tenaga, teknologi digital dan pembangunan infrastruktur. Menurut Dr. Hennady, Sarawak memiliki kekuatan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi serta teknologi yang boleh diteroka bersama Ukraine menerusi kerjasama jangka panjang. We exchanged a couple of really interesting ideas about possibility of working together. Ukraine, Sarawak, Ukrainian business. For me, main relations between countries, between people. So people, business is very important to develop this line, and we're really looking for development of those connections. Tambahnya, Ukraine turut melihat kepakaran syarikat Malaysia khususnya di Sarawak dalam pembinaan jalan raya, jambatan dan infrastruktur sebagai antara bidang yang boleh diterokai bagi menyokong usaha pembangunan semula negaranya. Perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sarawak perlu bersedia menjadi sebahagian daripada rantaian nilai industri berteknologi tinggi seperti kecerdasan buatan AI, semikonduktor, aeroangkasa dan pembuatan maju bagi memastikan mereka tidak ketinggalan dalam arus transformasi ekonomi negeri. Timbalan Premier Sarawak Dr. Mawang Tengah Ali Hassan berkata, kemasukan pelaburan berskala besar ke Sarawak membuka peluang luas kepada PKS tempatan untuk berkembang sebagai pembekal, rakan strategik dan penyedia perkhidmatan dalam industri berimpak tinggi. Menurutnya, antara 2021 hingga 2025, sektor strategik di Sarawak berjaya menarik pelaburan diluluskan berjumlah RM116.8 bilion yang mewujudkan kira-kira 28,190 peluang pekerjaan sekaligus memperkukuh asas ekonomi negeri. At the same time, we are spreading into two new economic frontiers that will shape Sarawak future's competitiveness. These include the newly introduced space economy, aerospace, advanced manufacturing, agro-technology, as well as the semiconductors and artificial intelligence industries. The confidence shown by global investors clearly demonstrate that Sarawak is on the right path, not only politically stable, but I think we are economically viable to move forward as a great state within Malaysia. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Intred Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh pada Majlis Perasmian SMB Platinum Business Award 2026 Roadshow Kuching di Kuching pada Isnin. Datuk Mawang Tengah menambah beberapa pelaburan utama yang berjaya dibawa masuk termasuk perluasan operasi XFAB bernilai RM3 bilion di Kuching, pelaburan RM2 bilion oleh OCI Tokuyama Semiconductor Materials di Bintulu serta pelaburan semula RM1.8 bilion oleh Western Digital bagi membangunkan kemudahan pembuatan substrat kaca berteknologi tinggi untuk menyokong industri AI. Katanya projek-projek tersebut dijangka mewujudkan kira-kira 1,300 pekerjaan berkemahiran tinggi selain mengukuhkan kedudukan Sarawak dalam rantaian bekalan semikonduktor global. Penganjuran Festival Makanan dan Budaya bukan sahaja memberi manfaat kepada usahawan, malah turut menghidupkan sektor lain menerusi penganjuran pelbagai aktiviti termasuk sukan dan kebudayaan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, festival itu tidak hanya memberi peluang kepada usahawan tempatan menjana pendapatan, malah turut menghidupkan pelbagai industri lain melalui pengisian program yang disediakan sepanjang penganjurannya. Bila kita melibatkan acara sukan, acara kebudayaan dan sebagainya, sedikit sebanyak kita menghidupkan industri-industri yang lain. Kalau ada sukan, sedikit sebanyaknya adalah satu riadah kepada mereka yang terlibat. Sekiranya yang melibatkan acara-acara kebudayaan, dia akan dapat mengangkat kebudayaan-kebudayaan suku-suku kaum yang terdapat ataupun terlibat bersama dalam acara-acara kebudayaan.
Berucap semasa Majlis Penangguhan Samarahan Food and Cultural Festival pada Isnin, beliau menambah Samarahan Food and Cultural Festival merupakan antara festival yang menghimpunkan pelbagai pengisian sekaligus memberi impak positif kepada sektor keusahawanan dan kebudayaan. Jelasnya impak penganjuran festival itu turut diterjemahkan melalui peningkatan hasil jualan apabila nilai jualan tahun ini dijangka menghampiri RM600,000 berbanding RM407,000 yang direkodkan pada tahun lalu. Sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 yang akan berlangsung di Sibu dari 20 hingga 22 Julai ini bakal menjadi platform memperkukuh semangat patriotisme, perpaduan dan penghayatan sejarah negeri menerusi pelbagai pengisian yang berteraskan identiti serta pembangunan Sarawak. Bertemakan Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai, sambutan tahun ini dijangka menghimpunkan ribuan rakyat khususnya dari wilayah tengah Sarawak dalam usaha menyemarakkan semangat cintakan negeri serta menghayati perjalanan sejarah dan kemajuan Sarawak sejak 22 Julai 1963. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan perayaan Hari Sarawak 2026, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, pemilihan Sibu sebagai tuan rumah bertujuan memberi peluang lebih luas kepada masyarakat di wilayah tengah untuk bersama-sama meraihkan sambutan bersejarah itu. Apabila kita memilih Sibu sebagai lokasi untuk perayaan Hari Sarawak tahun ini, jadi inilah khas untuk memudahkan mereka di wilayah tengah Sarawak dan mereka boleh menyaksikan segala khasnya daripada sejarah, iaitu Hari Sarawak bermula pada 22 hari bulan Julai tahun 1963 hingga ke hari ini. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu program Bual Bicara Juhurandau Terbitan Unit Komunikasi Awam Sarawak di Studio UKAS pada Isnin. Mengulas lanjut, Datuk Seri Lee berkata sambutan selama 3 hari itu akan diisi dengan pelbagai program menarik yang mencerminkan sejarah, budaya dan keharmonian masyarakat Sarawak. Antara pengisian yang disusun termasuk pameran sejarah yang memaparkan perjalanan pembangunan Sarawak sejak 22 Julai 1963, Unity Walk melibatkan kira-kira 10,000 peserta, konsert rakyat, majlis kesyukuran agama-agama lain, sesi Town Hall Hari Sarawak, persembahan sketsa sejarah serta pelbagai aktiviti komuniti yang melibatkan penyertaan masyarakat pelbagai kaum dan lapisan usia. Jelasnya, kemuncak sambutan ialah Perhimpunan Hari Sarawak yang dijadualkan menghimpunkan pemimpin-pemimpin utama negeri pada 22 Julai ini. Sarawak bersedia membidah hak penganjuran satu lagi kejohanan anjuran International Bowling Federation (IBF) pada tahun 2029 dengan sokongan penuh Kerajaan Sarawak. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Jeral Rentap Jabu berkata, kejayaan Sarawak menganjurkan kejohanan bowling belia dunia IBF 2026 membuktikan negeri ini mempunyai keupayaan serta kesediaan untuk menjadi tuan rumah lebih banyak kejohanan bowling bertaraf antarabangsa pada masa hadapan. For competition and with the support of MTBC, Dato' Najib and also Wewa Abbas, Mr. Sani and the rest of the team, we are absolutely ready anytime for big competition that you want to organize, including the 2029. Mr. Marius, we will bid for it with full support of the Sarawak government to have another IBF competition in Kuching. Berucap dalam majlis penutupan kejohanan bowling belia dunia IBF 2026 pada Isnin, Dato' Jeral turut merakamkan penghargaan kepada wakil daripada 34 negara, atlet, jurulatih, pegawai teknikal, ibu bapa, penaja, rakan media dan semua pihak yang menjayakan kejohanan tersebut. Ujarnya, kejohanan yang berlangsung selama 10 hari itu bukan sahaja menyaksikan persaingan berkualiti tinggi, malah menjadi platform mengeratkan hubungan persahabatan dan perpaduan dalam kalangan komuniti bowling dunia. Setiap peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan perlu diurus secara telus, berhemah dan dimanfaatkan sepenuhnya bagi memastikan manfaat benar-benar dirasai oleh golongan sasaran. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidur berkata, penerima peruntukan juga perlu memastikan setiap aktiviti yang dilaksanakan memberi impak positif kepada masyarakat selain merancang pelaksanaannya secara teratur dan berkesan. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja ke Bintangor, Lobas Tabar dan Mupong dalam kawasan Dun Semop pada Isnin. Dalam lawatan tersebut, beliau turut menyampaikan beberapa peruntukan bagi melaksanakan projek pembangunan serta menyokong aktiviti pendidikan dan kemasyarakatan di kawasan berkenaan. Antara peruntukan yang disampaikan ialah RM60,000 bagi projek pembinaan JT di Kampung Abang Amin, Zon 2, RM66,000 bagi kerja-kerja baik pulih siling rumah panjang Lili Anak Awi, RM2,000 kepada Kelab Seni Sekolah Kebangsaan Mupong serta RM5,000 bagi menjayakan aktiviti tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Mupong.
Sekian Buletin UKAS bersama saya Isna Nala. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan kunjungan hormat Duta Besar Ukraine ke Malaysia, Dr. Hennady Nadolenko di Astana Negeri Sarawak pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.